Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita pada hari ini berkumpul dalam satu majlis yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbincangan kita pada kali ini diadakan secara online kerana wabak COVID-19 masih lagi berleluasa. Jadi kita doa-doakanlah moga-moga virus COVID ini segera terhapus di negara kita dan juga seluruh dunia, insya-Allah. Baik, jadi berkumpulnya kita pada hari ini adalah untuk menjalankan satu sesi muzakarah yang ini berkenaan dengan surat permohonan yang baru sahaja kita terima daripada seorang pemohon yang bertanyakan pandangan penggunaan aditif dan perasa makanan haram berasaskan bahan halal dalam coklat beri. Jadi bagi keterangan yang lebih jelas, saya menjemput setiausaha saya iaitu Ustazah Akilah untuk mengemukakan atau membacakan surat permohonan tersebut. Baik, terima kasih Sahibul Samahah Datuk Mufti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkenaan surat permohonan tersebut, surat permohonan ini telah diterima 4 minggu lalu dan saya sebagai setiausaha telah mengedarkan memo muzakarah fatwa kepada setiap AJK fatwa untuk persediaan sebelum muzakarah ini dijalankan. Jadi surat permohonan ini berkaitan dengan permohonan penggunaan aditif tambahan dalam coklat beri. Coklat beri ini merupakan coklat yang baru dikeluarkan oleh syarikat Karamelatek Al-Kyokolato Sdn Bhd yang dimiliki oleh peniaga Muslim. Walaupun ia hanya coklat manisan, namun terdapat perasa yang diragui sumber halalnya itu, iaitu perasa wine. Akan tetapi perasa wine yang ada dalam coklat beri ini bukanlah perasa arak yang asli, tetapi syarikat ini menggunakan bahan yang halal untuk menghasilkan rasa seakan-akan perisa wine dalam coklat beri ini. Sehubungan dengan itu, permohonan ini adalah untuk memohon ulasan dan pandangan daripada pihak ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Merun berkenaan perkara ini. Baik, seterusnya saya ingin meminta izin daripada Sahibul Samahah Datuk Mufti untuk menjemput pemohon itu sendiri turut sama-sama kita dalam perbincangan ini muzakarah kita ini. InsyaAllah boleh, sila-sila. Assalamualaikum Cik Salihah. Cik dah boleh masuk ke talian melalui link yang telah saya berikan tadi. Jadi sebelum kita memulakan perbincangan kita, setelah saya terlebih dahulu memperkenalkan pemohon kita iaitu Cik Salihah. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baiklah, tujuan kita menjemput beliau adalah untuk mengetahui maklumat dengan lebih terperinci berkenaan coklat beri ini sebagai maklumat tambahan. Jadi itu sahaja saya bersamahah Datuk Mufti. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Ustazah Akilah. Jadi ni pemohon ya? Saya panggil Cik Salihah. Ya, saya boleh. Okey, baik.
Sebelum kita meneruskan perbincangan, pertama sekali saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ahli jawatan kuasa fatwa yang ada bersama-sama kita pada hari ini dalam membincangkan berkenaan permohonan Cik Nira. Jadi yang sebentar tadi yang berhubung dengan Cik adalah setiausaha saya iaitu Ustazah Akilah. Assalamualaikum Cik. Seterusnya ada 5 orang ahli jawatan kuasa fatwa lainnya iaitu pegawai pupuk yang kita lantik khas untuk turun padang dan membuat tinjauan berkenaan aditif dan perasa makanan iaitu Ustaz Mustafa. Assalamualaikum Cik. Seterusnya kita ada Prof. Dr. Jihad dari Fakulti Pengajian Islam di UKM. Assalamualaikum Cik Soleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita ada Prof. Dr. Nur Syahmi daripada Fakulti Pengajian Kontemporari Islam UNISA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seterusnya kita ada Ustazah Aini AJK Fatwa dari Majlis Agama Islam. Assalamualaikum Cik Soleha. Waalaikumsalam. Dan yang terakhirnya adalah Ustazah Dalilah AJK Fatwa juga dari Majlis Agama Islam. Ya, Assalamualaikum Cik Soleha. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul walaupun secara online. InsyaAllah sama-sama kita mencari jawapan berkenaan penggunaan aditif dan perasa makanan haram berasaskan bahan halal dalam coklat berry. Jadi pertama-tamanya saya menjemput Ustaz Mustafa selaku pegawai buhut untuk terangkan sedikit berkenaan masalah tersebut. Baik, terima kasih Sahibul Samahah Datuk Mufti. Jadi saya akan menyampaikan dapatan kajian lapangan yang telah saya jalankan berkaitan coklat berry tersebut. Pertama sekali, sukalah saya ingin sampaikan terlebih dahulu berkaitan latar belakang syarikat yang menghasilkan coklat berry dan siapakah pemiliknya. Jadi syarikat yang telah menghasilkan coklat berry ini adalah syarikat Caramella Al Gioccolato Cedar Berhad. Pemiliknya bernama Tuan Abdul Karim bin Ali. Beliau merupakan salah seorang usahawan Muslim tempatan yang berjaya di Malaysia. Baik, seterusnya syarikat ini telah ditubuhkan pada tahun 2008. Matlamat utama syarikat ini adalah untuk menghasilkan coklat terbaik dengan pelbagai rasa berasaskan sumber halal. Dan syarikat ini juga telah mendapat sijil pengesahan halal yang sah daripada pihak JAKIM. Antara produk terbaru yang dihasilkan oleh syarikat ini adalah coklat berry. Ianya telah mula terdapat di pasaran tempatan pada 8 November 2021 lalu. Namun setelah beberapa minggu produk coklat berry ini dipasarkan, timbul isu di kalangan masyarakat Malaysia berkenaan kandungan yang terdapat dalam coklat tersebut, iaitu preserved wine. Ianya menimbulkan keraguan dan persoalan di kalangan masyarakat berkenaan kehalalan produk tersebut. Dan saya telah bertanya kepada pihak syarikat tersebut sendiri berkaitan hal ini dan mereka mengatakan bahawa produk tersebut halal dan dalam perisa yang dimasukkan tidak mengandungi bahan-bahan haram, iaitu tidak memasukkan sumber asal daripada wine itu. Jadi saya rasa mungkin itu saja maklumat daripada saya. Saya bersama Datuk Mufti. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Mustafa atas penerangan sebentar tadi. Seterusnya, saya rasa adalah lebih baik sekiranya kita mendengar sendiri penerangan daripada pemohon berkenaan masalah ini. Sekiranya ada apa penambahan ulasan maklumat yang penting, silakan Cik Soleha. Baik, terima kasih Sahibul Samahah Datuk Mufti. Terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk turut serta dalam pembincangan muzakarah pada hari ini. Saya Nur Soleha merupakan salah seorang pegawai di syarikat yang mengeluarkan produk coklat berry. Dan saya juga merupakan pemohon bagi masalah yang nak dibincangkan pada hari ini. Pertama kali,
semua yang telah dibahaskan oleh pegawai buhus sebentar tadi adalah benar semua. Jadi sebagaimana yang semua maklum bahawa syarikat kami telah mengeluarkan satu produk makanan baru pada baru-baru ini, iaitu namanya coklat berry. Akan tetapi sudah banyak kritikan yang telah syarikat kami terima daripada masyarakat awam. Ini adalah kerana pada isi kandungan coklat tersebut terdapat kandungan perisa wine iaitu arak. Pada pandangan saya sebagai pihak pengeluar produk tersebut, kandungan tersebut tidak menjadi masalah untuk dimasukkan ke dalam coklat tersebut sebab ianya sekadar perisa sahaja, bukan wine yang betul. Jadi pada hari ini saya ingin memohon pandangan dan pengesahan daripada pihak ahli jawatan kuasa fatwa tersebut berkenaan syarikat kami yang menggunakan perasa makanan yang berperisa wine tersebut dalam coklat berry keluaran syarikat kami. Adakah dibolehkan ataupun tidak? Jadi mungkin saya boleh tunjukkan gambaran isi kandungan coklat tersebut terlebih dahulu supaya ahli jawatan kuasa semua nampak jelas isi kandungannya bagaimana. Jadi saya minta izin untuk sharekan gambar. Ya, baik, sila. Ini antara kandungan coklat berry yang dikeluarkan daripada syarikat kami. Boleh nampak semua? Boleh. Boleh nampak tak? Boleh. Gambar yang saya sharekan. Boleh. Jadi inilah isi kandungan. Dan yang menjadi permasalahan dan persoalan di kalangan masyarakat adalah berkaitan dengan perisa wine. Itu saja. Dan untuk makluman ahli jawatan kuasa fatwa semua, walaupun namanya adalah perisa wine iaitu arak, tapi kami menghasilkannya berasaskan bahan dan sumber yang halal sahaja. Jadi insya-Allah itu saja daripada saya. Datuk Mufti. Berkait dengan perisa yang Cik sebutkan, betul ke tak ada langsung penggunaan bahan wine asli dalam kandungan perisa tersebut? Betul. Saya sebagai wakil daripada pihak syarikat boleh jamin 100% bahawa kami sama sekali tidak memasukkan langsung bahan asli daripada sumber wine itu. Perisa tersebut hanyalah sekadar rasanya sahaja, akan tetapi bahan aslinya tidak dimasukkan. Kami hanya menggunakan bahan-bahan dari sumber yang halal dan mengolahnya sehingga ianya menghasilkan rasa seperti wine dalam coklat berry tersebut. Itu saja. Okey, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustaz Mustafa sebentar tadi, beliau menyatakan bahawa syarikat Cik Salihah ni adalah milik usahawan Muslim dan sudah semestinya semua pekerja adalah Muslim kan? Jadi soalan saya, bagaimanakah pihak Cik boleh menghasilkan perisa arak tersebut tanpa mengetahui rasanya bagaimana? Okey, berkenaan rasa perisa arak tersebut, kami telah melantik pakar khusus yang bukan beragama Islam untuk membantu kami menghasilkan rasa perisa tersebut. Dan sudah semestinya kami sentiasa memantau dan memastikan bahawa penggunaan bahannya adalah bersumberkan bahan yang halal. Jadi Cik Solehah, adakah rasa perisa wine dalam coklat berry tu dia terasa jelas ataupun tak jelas sangat? Ketika perisa tersebut dihasilkan oleh kami dah minta pakar yang kami lantik itu untuk hasilkan perisa wine yang tidak mirip sangat dengan rasa yang asli. Dan mungkin kalau orang makan coklat tersebut, mereka tidak akan perasan ada perisa wine itu kerana rasanya tidak semirip yang asli. Cik mengatakan bahawa rasa perisa tersebut tidak jelas sangat dan para pengguna mungkin tidak akan perasan keberadaan perisa itu. Jadi kalau begitu, kenapa pihak syarikat Cik tak tukar sahaja nama perisa tersebut dengan nama yang lain yang lebih selamat? Pada asalnya kami sememangnya berniat untuk menghasilkan rasa yang hampir sama seperti rasa wine. Jadi sekiranya diletakkan nama lain pada perisa tersebut, kami bimbang dikira menipu. Adakah perisa wine dalam coklat berry ni boleh mendatangkan
kemudaratan dari segi kesihatan? Baik, sebagaimana perisa lain juga, perisa wine yang kami hasilkan ini juga memberi mudarat kepada kesihatan sekiranya penggunaannya dalam kuantiti yang banyak. Tapi kami telah memastikan bahawa penggunaan perisa tersebut dalam produk makanan kami iaitu coklat berry ini adalah dalam kuantiti yang sedikit dan selamat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan makanan 1985 PP oleh PPN. Okey, baik. Terima kasih Cik Saleha atas keterangan sebentar tadi. Saya rasa semua ahli sudah berpuas hati mendengar jawapan daripada Cik. Jadi terima kasih kepada Cik Saleha dan Cik Saleha diizinkan untuk keluar daripada muzakarah ini. Terima kasih semua. Okay, baik. Setelah kita teliti maklumat yang kita dapat berkenaan dengan isu penghalalan coklat berry ini, jadi saya rasa eloklah kita menyegerakan proses berkaitan penentuan hukum lah ya. Jadi semua jelaslah kan dengan perbincangan tadi? InsyaAllah. Jelas. InsyaAllah saya akan mulakan dengan satu dalil Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Surah Al-Maidah. Maksudnya, dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu, iaitu yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya sahaja kamu beriman. Berdasarkan firman Allah, dapat kita ketahui bahawa dalam mencari keperluan makanan atau minuman ini, kita mestilah mencari makanan yang halal lagi baik. Jangan asal viral, kita pun betul nak beli. Halal ke tak halal, buat tak tahu. Sebab tu dalam bab ni, cerewet pun tak apa, janji halal. Hal ini kerana makanan yang dimasukkan ke dalam perut, dia mampu untuk mempengaruhi kehidupan harian kita juga. Nabi telah memberi peringatan dengan sebuah hadis yang berbunyi, kullu lahmin nabata min suftin fannaru awla bi. Dan bermaksud setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Hadis riwayat Tabrani. Jadi pertama-tama saya menjemput Ustazah Dalilah untuk mengemukakan fakta-fakta yang menyatakan berkenaan penggunaan bahan-bahan berkaitan dengan arak ini adakah menyerupai perbuatan orang kafir. Adakah masih dikira menyerupai perbuatan orang kafir walaupun sumber pembuatannya dari bahan-bahan yang halal? Baik Sahibul Samahah Datuk Mufti, dalam kandungannya terdapat perisa arak berasaskan bahan halal. Walaupun bahan pembuatannya halal, tapi ia ibarat menyerupai orang kafir yang minum minuman haram iaitu arak. Berdasarkan satu hadis daripada Rasulullah SAW pernah bersabda, man tashabbaha bil qaumi fahuwa minhum. Maksudnya, barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, dia adalah dari kalangan mereka. Menurut kitab Subulus Salam, hadis ini menjelaskan bahawa sesiapa yang menyerupai orang fasik, orang kafir atau pembuat bid'ah, maka dia adalah dari kalangan mereka, iaitu sama seperti mereka. Contohnya dari sudut pakaian, tunggangan ataupun gerak-gerik dan sebagainya. Jadi kalau kita teliti di sini, antara minuman yang menjadi kebiasaan bagi orang kafir adalah arak. Sedangkan di dalam agama Islam, minuman arak adalah dilarang secara jelas. Oleh itu, berpandukan kepada hadis ini, maka menyerupai minuman haram yang menjadi kebiasaan bagi orang kafir, walaupun sekadar rasanya sahaja adalah dilarang bagi umat Islam, sekalipun bahan pembuatannya adalah berasaskan sumber halal. Okey, baik. Ustazah Dalilah tadi telah menjelaskan mengenai perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan seorang itu seolah-olah menyerupai perbuatan orang kafir. Jadi sekarang saya mohon Prof. Dr. Jihan untuk menjelaskan mengenai konsep halal dan thayyiban yang mana menjadi anjuran dalam Islam bagi proses pemilihan sesuatu makanan.
Ya, terima kasih Sahibu Samahat Datuk Mufti. Jadi mengenai konsep halalan thayyiban dari aspek halal sumber makanan, iaitu makanan yang kita beli ataupun kita perolehi dari sumber yang halal. Oleh kerana itu, makanan dari sumber duit yang haram seperti hasil judi dan rasuah dan sebagainya adalah tidak baik dan tidak berkah. Okey, manakala bagi maksud thayyiban, ia bermaksud baik dari sudut menjaga kesihatan. Kerana makanan yang memudaratkan kesihatan akan menyebabkan tubuh badan kita menjadi rosak dalam jangka masa panjang. Badan yang sakit dan tidak sihat akan mengganggu kita dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai Muslim dari aspek ibadah dan pekerjaan seharian. Okay, makanan halal ni mungkin akan dilihat melalui persijilan halal oleh pihak berkuasa, tetapi tidak semua makanan yang halal itu thayyib dari sudut kesihatan. Contohnya makanan ringan, junk food adalah halal kerana ia dibuat daripada gandum dan bahan halal. Tetapi dari aspek kesihatan, kerana tidak mengandungi zat-zat cukup dan hanya mempunyai kalori semata-mata. Okey, manakala yang gula pasir adalah makanan yang halal, tetapi kajian menunjukkan gula pasir adalah memudaratkan kesihatan jika diambil berlebihan dalam jangka masa panjang. Okey, oleh itu gula pasir ni tidak boleh kita kategori sebagai makanan thayyiban. Oleh kerana itu, makanan yang baik hendaklah kedua-dua aspek yang dipenuhi, itu makanan halal dan menyihatkan. Mungkin kerana inilah apabila perkataan halal disebut dalam Al-Quran akan disambung dengan thayyiban. Dengan ini jelaslah keperluan kita umat Islam amat menitik berat faktor makanan yang menyihat dalam pemilihan makanan seharian kita. Itu sahaja daripada saya. Berkenaan dengan perisa yang seakan-akan wine ini, boleh Ustazah Aina nyatakan fatwa yang berkaitan yang telah dikeluarkan sebelum ini? Baiklah, saya akan kemukakan beberapa fatwa berkaitan dengan perisa arak. Sebelum itu, saya suka untuk saya sebutkan lebih dahulu tentang fatwa berkaitan dengan arak itu sendiri, yang mana semua majlis fatwa Asia Tenggara sepakat bahawa arak itu tidak diberikan dalam Islam. Justru untuk penyediaan masakan menggunakan arak juga tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian kita tengok kepada fatwa tentang perisa arak. Menurut fatwa Muzakarah khas Jawatan Kuasa Fatwa MKI tentang isu alkohol dalam makanan, minuman, pewangi dan ubat-ubatan pada tahun 2011 menyatakan makanan atau minuman yang mengandungi bahan perisa atau pewarna yang mengandungi alkohol untuk tujuan penstabilan adalah harus digunakan. Sekiranya alkohol itu bukan dihasilkan dari proses pembuatan arak dan kuantiti alkohol dalam produk akhir itu adalah tidak memabukkan dan kadar alkoholnya tidak melebihi 0.5% lah. Manakala untuk fatwa di luar Malaysia pula, merujuk Fatwa Majlis Ugama Indonesia pada tahun 2003 berkenaan penyeragaman fatwa halal, salah satu isi pentingnya adalah menetapkan masalah penggunaan nama dan bahan. Yang mana untuk berkaitan dengan tajuk kita ni, dia sesuai dengan penyataan sesuatu produk itu tidak boleh menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan atau minuman yang menimbulkan rasa dan aroma benda-benda atau binatang yang diharamkan seperti mi segera berperisa babi, bacon flavor dan sebagainya. Itu saja daripada saya. Baiklah, terima kasih Ustazah Aina atas penerangan sebentar tadi. Saya nak tanya, ada tak contoh makanan lain yang dihasilkan sama seperti penggunaan preservatif yang ada dalam coklat berry ni? Mungkin Ustaz Mustafa boleh tolong jelaskan? Okey, baik. Saya akan cuba jawab soalan Ustazah Filah. Sebenarnya isu perasa haram berasaskan bahan halal seperti spesies seakan-akan wine yang ada dalam coklat berry bukanlah satu isu yang baru. Kali ini kerana telah banyak muncul makanan yang sebegini, sebagai contohnya coklat rice yang mempunyai perisa seakan-akan Arab dan juga muncul daging babi jeruan yang dihasilkan daripada sayuran dan buah-buahan. Dan kedua-dua makanan ini diputuskan haram untuk dimakan walaupun bahan buatannya halal. Keputusan ini dibuat adalah untuk menutup jalan ke arah kebiasaan kepada perkara-perkara yang haram. Itu saja daripada saya.
Jadi terima kasih kepada semua. Saya rasa dah cukup hujah-hujah masing-masing. Jadi ada apa-apa penambahan lagi ke? Jadi saya rasa tak ada dah. Dah cukup jelas dah. Jadi saya rasa eloklah kita ke kemuncaknya, iaitu bahagian penentuan keputusan. Setelah mendengar pandangan daripada AJK Fatwa semua, saya cenderung bahawa penggunaan perisa wine dalam coklat beri ini boleh mendatangkan mafsadah yang lebih besar buat masa yang akan datang. Jadi dalam kita nak menentukan keputusan ni, sebaiknya mintalah pandangan orang lain juga. Jadi saya nak mohon pendapat AJK Fatwa semualah untuk kongsi pandangan masing-masing juga, apakah keputusan terbaik bagi isu penghalalan makanan coklat beri. Pertama, saya buka kepada Ustazah Akilah dulu. Baiklah, setelah saya mendengar penjelasan daripada AJK Fatwa kita, pada pandangan saya tak ada masalah untuk kita makan coklat beri ni. Hal ini kerana perasaan yang ada dalam coklat beri ni bukanlah zat arak yang asli. Tetapi ia menggunakan bahan yang halal untuk menghasilkan rasa seakan-akan mirip perisa wine yang sebenar. Tambahan pula, syarikat ni pernah mendapat sijil pengesahan halal daripada JAKIM. Saya rasa tak ada masalah untuk kita makannya. Itu sahaja pandangan saya. Datuk Mufti. Baik. Bagaimana pula dengan Prof. Dr. Jihan? Saya berpandangan bahawa haram makannya kerana ia menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat umat Islam walaupun ia hanya menggunakan bahan yang halal. Penerangan ini seiring dengan kaedah fiqhiyah iaitu al-yakin la yuzalu bisyaki, itu keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan keraguan. Jadi kita yakin yang wine itu adalah salah satu jenis daripada arak tetapi menggunakan bahan halal. Dan orang sekarang tidak mengambil cakna mengenai isi kandungan sesuatu produk, lagi-lagi coklat beri ini. Dan mereka menganggap wine ini digunakan dalam mereka menganggap wine yang digunakan adalah sama dengan wine yang sebenar dan ia menimbulkan keraguan kepada orang ramai tentang status kehalalan coklat itu. Oleh itu yang yakin kita terima, yang ragu-ragu kita tolak. Sekian saya daripada Datuk Mufti. Prof. Syamil pula bagaimana? Berkaitan dengan isu yang telah dibahaskan berkenaan dengan coklat beri, saya berpendapat bahawa keberadaan perisa seakan-akan arak yang terkandung dalam coklat beri tersebut akan menimbulkan keraguan dan persoalan dalam diri setiap individu yang akan beli coklat tersebut. Dan ini juga dinamakan sebagai perkara syubhah kerana kita benda ni tak diyakini dan juga diragui berkenaan dengan halal dan haramnya. Secara asasnya perkara syubhah ni dia tak mempunyai ciri yang tersendiri. Justru perkara syubhah ni berlaku apabila terdapat percampuran antara bahan makanan yang halal dan haram dan makanan tersebut sukar untuk kita kena pasti hukumnya. Jadi perkara syubhah ni juga boleh terjadi jika sumber satu makanan tertentu diragui asal usulnya atau terdapat ketidakpastian mengenai kebenaran atau larangannya menurut hukum Islam. Sebagaimana kita tahu, arak tersebut memang merupakan perkara yang haram. Akan tetapi, kandungan perisa yang digunakan dalam coklat beri adalah perisa yang seakan-akan arak, tetapi dikatakan bahawa ianya adalah halal. Maka di sini, saya juga berpendapat bahawa satu yang asalnya memang sudah dianggap haram, akan tetapi hadir sebab yang datang kemudian boleh menyebabkan perkara tersebut boleh menjadi halal dengan alasan adanya keraguan yang dapat mengatasi yang haram. Dalam keadaan ini, menjauhinya adalah termasuk dengan sifat-sifat warak dan juga berhati-hati. Sebagai umat Islam yang sejati, kita perlulah menjauhkan diri daripada memakan makanan yang diragui kehalalannya. Itu sahaja dari saya. Okey. Ustazah Aina pula, apa pandangan Ustazah? Baik, pada pandangan saya pula, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh SU majlis kita iaitu Ustazah Akilah, yang mana kalau kita lihat produk makanan yang coklat beri ini dari sudut bahan yang digunakan, ia tidak mengandungi unsur-unsur yang tidak dibenarkan oleh syarak lah. Tetapi jika dilihat dari sudut perisa wine itu sendiri, walaupun dengan kuantiti sedikit yang tidak memberi kemudaratan dari segi kesihatan, tetapi menurut saya
Ia tidak seharusnya lah produk ini dipasarkan kerana kelazatan coklat ini seolah menggambarkan kelazatan yang jelas diharamkan dalam agama. Jadi untuk isu makan coklat berry ni tak sepatutnya untuk diamalkan oleh umat Islam lah. Wallahu a'lam. Baik. Sebelum kita mendengar daripada pegawai buku Ustaz Mustafa, apa pandangan daripada Ustazah Dalila? Baik. Pada pandangan saya pula, di sini saya menolak pandangan daripada SU dan juga Ustazah Aina. Hal ini kerana kalau kita lihat dari sudut kandungannya, terdapat nama peristiwanya iaitu arak, yang mana arak ni dah jelas haram dalam Islam. Bukan itu sahaja, dalam Fatwa Majlis Agama Indonesia nombor 4 pada tahun 2003 berkenaan dengan penyelarasan fatwa halal, ada menyatakan bahawa salah satu ciri untuk sesuatu produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau ataupun rasa yang menyerupai produk haram. Ini juga dikhawatiri jika para pengguna Muslim akan sukar untuk membezakan produk haram apabila sudah terbiasa dengan produk halal yang mempunyai rasa, aroma dan juga tekstur yang hampir sama dengan produk haram. Malah dibimbangi juga akan menyebabkan para pengguna Muslim mengambil produk sebenar makanan haram secara tidak sengaja. Wallahualam, itu saja pandangan saya, Datuk Mufti. Okey, baiklah. Yang terakhir, dipersilakan Ustaz Mustafa. Saya berpendapat bahawa coklat beri ini tidak harus dimakan. Ini tidak bermakna saya tidak setuju dengan pandangan yang mengharuskan coklat beri ini. Akan tetapi, saya lebih cenderung kepada pandangan yang mengatakan bahawa coklat beri ini haram dimakan. Hal ini kerana coklat beri ini boleh mendatangkan kemudaratan pada masa yang akan datang. Misalnya, seseorang itu merupakan seorang penggemar coklat beri ini disebabkan oleh perisa arak ini. Lama-kelamaan, berkemungkinan akan timbul perasaan di dalam hati si fulan itu untuk mencuba arak yang sebenar. Hal ini kerana si fulan ini sudah terbiasa dengan rasa arak yang tiruan daripada coklat beri tersebut. Ini menunjukkan bahawa coklat beri ini telah mendatangkan minat seseorang itu untuk mencuba sesuatu yang haram baginya. Maka dengan itu lebih baik kita mencegah sesuatu itu dari awal agar perkara yang tidak diingini tidak berlaku. Sekian sahaja saya. Baik, semua AJK telah memberikan pandangan masing-masing. Jadi saya juga merasakan bahawa keputusan majoriti adalah keputusan yang terbaik berdasarkan pandangan yang diberikan. Secara majoritinya saya memutuskan bahawa bagi isu berkenaan coklat beri ini, hukumnya adalah haram untuk dimakan. Ini adalah sebagai langkah saddu zara'in, iaitu menutup jalan yang boleh membawa seseorang mendekati makanan yang berasaskan haram. Selain itu, coklat beri yang mempunyai perisa wine ini akan menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat. Secara tidak langsung dikhawatiri mereka akan terjebak untuk merasai wine yang sebenar dengan sangkaan ia hanyalah perisa wine tiruan. Akhir sekali, sebagai seorang Muslim, kita dituntut untuk meninggalkan sebarang jenis produk yang meragukan. Sabda Rasulullah SAW,
da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna as-sidqa tuma'ninatun wa innal kadhib ribatun. Maksudnya, tinggallah apa yang menjadi keraguan kepadamu kepada yang tidak meragukan. Maka sesungguhnya kebenaran itu adalah satu ketenangan dan sesungguhnya dusta itu adalah satu kerugian. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi insya-Allah kita akan keluarkan memo secara rasmi kepada pihak pemohon dan kita hebohkan kepada masyarakat. Dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keputusan yang kita buat ni. Jadi setakat ini sahaja perbincangan kita pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la matrudan wa la mahruman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu. Ya Allah, semoga jawapan ataupun keputusan yang telah kami putuskan ini mendapat rahmat dan redha-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum dan terima kasih semua.